Okey, hai, Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera kepada anda. Kembali lagi di Malaysia hari ini bersama dengan saya, Fazif Fuad dan... Saya Fariha. Selamat pagi semuanya. Diharapkan semua sehat belaka. Hari Selasa, selalunya hari Selasa, Isnin, kita tengok macam permulaan hari yang akan trafik dan sebagainya. Tapi nampaknya hari ini semuanya mengeluh datang ke pejabat. Oh, kenapa keselamatan lalu lintas yang amat teruk. Jadi sebenarnya kita kena awalkan sedikitlah perjalanan hidup kita. Kan? Sebab kita tak tahu. Kadang-kadang dia tak ada hari ketetapan yang kata, oh hari ini sesak sedikit, esok tidak. Betul. Tapi kalau bercakap tentang sesak dan tak sesak ni, bagi pandangan saya sendiri, kita kena keluar awal sebenarnya. Tapi itulah ada, cakap lah, keluar awal tapi jam juga kan. Tapi jangan kita hari-hari memberikan alasan jam. Kalau macam tu pun dah tahu dah, kau ni hari-hari cakap jam memang tak masuk akal lah kan. Itu diri dia yang jam. Itu diri dia yang jam kan. Tiapapun hari ni, Malaysia hari ni akan bersama dengan anda selama 1 jam ni. Banyak perisi yang akan kami bawakan khas untuk anda semua. Macam-macam kan? Macam-macam. Tapi sebelum tu kita dah kongsikan terlebih dahulu apa yang ada di Dadak Akhbar pada hari ini. Berita harian kita mulakan dengan satu berita yang amat mengujurkan kita seluruh rakyat Malaysia. Kita tengok paparannya bagaimana Perdana Menteri kita tersenarai dalam 500 orang tokoh Muslim di dunia ini. Beliau tersenarai di tangga ke-15. Tempat ke-15 senarai 500 tokoh Muslim berpengaruh. Alhamdulillah. Jadi bagaimana kewibawaan, bagaimana karisma beliau sendiri sebagai pemimpin. Ini pemimpin dunia jugalah kan. Kita kirakan di tanah diucapkan. Dan kalau kita tengok penganugerahan ini. Dan untuk 500 tokoh Muslim berpengaruh ni, tempat kita boleh baca sikitlah. Boleh. Raja Jordan iaitu Raja Abdullah di tempat yang pertama, diikuti oleh ulama dan juga pengarah Dar Al-Mushtafe Tarim Yaman, Syekh Al-Habib Umar bin Hafiz, Emir Qatar iaitu Syekh Tamim bin Hamid Thani, Ahmad Thani sebenarnya, dan juga pemimpin tinggi Iran itu Ayatollah Syahid, dan juga Raja Rosadi, Raja Saban. Itu antara senarai yang teratas lah untuk kita bacakan, iaitu senarai 500 tokoh Muslim yang berpengaruh di dunia. Betul. Okey, itu sedikit yang kita ambil di berita harian. Kita nak kongsikan satu lagi. Okey, satu lagi kita nak bawakan kepada anda juga bahawa satu episod yang menggembirakan buat keluarga, iaitu anaknya itu Datin Ernie Dekri Wati Yuliana Buhari, di mana ini satu keputusan yang telah pun dimutamatkan, iaitu Mahkamah Persekutuan telah pun mengekalkan hukuman mati terhadap bekas peguam dan juga pekerja ladang kerana membunuh jutawan kosmetik iaitu Datuk Sosilawati Lawiyah dan juga 3 rakannya di Banting Selangor pada tahun 2010. Dan dalam keputusan 11 suara, panel 3 hakim yang diketuai oleh Ketua Hakim Negara iaitu Tun Tengku Maimun Tuan Mat memutuskan hukuman mati dikekalkan kepada 2 pemohon iaitu N Panaben dan juga T Tilayalgan. Jadi ini sebenarnya penantian yang cukup lama oleh keluarga. Jadi satu perkara yang sangat menjadi pengubat lah sebenarnya. Kehilangan dan juga pengubat kepada mereka. Keadilan juga kepada mereka seluruh keluarga. Betul. Okey. Baik, ini akan kami bawakan di Malaysia hari ini pada hari ini. Saya rasa anda pun dah lihat satu video, dah tular dah ni. Di mana kalau pergi dekat PPR ni, ada jugalah segelintir daripada kita mungkin ada persepsi yang kurang baik kalau pergi kat PPR dan sebagainya. Tapi ini satu perkembangan yang positif, di mana dekat PPR flat Lembah Subang satu, di mana kalau pergi dekat sana, orang macam, ini rumah PPR ke hotel? Betul. Ini menjadi satu lagi bukti bahawa bukannya sebab tempat tinggal tu. Ini sebab sikap kita, sikap penduduk kita kan. Bagaimana kita sebenarnya perlu menjaga kebersihan, keindahan penempatan kita itu sendiri. Kita tak nak cakap banyak. Kita nak lihat dahulu sebenarnya apa yang kami katakan ini. Kita nak membuka mata seluruh rakyat Malaysia tentang bagaimana tanggungjawab bersama. Jom kita saksikan PPR seperti hotel.
Itulah, rasa macam nak tidur je dekat lift tu. Tak, saya pun terfikir tau. Sebab itu dekat satu blok level aras 6. Aras 6. Saya kalau dari atas tu saya turun bawah. Letak kerusi, healing sikit kan. Itulah dia. Saya pun sendiri nak tengok dengan lebih dekat lah. Rasa macam nak pergi PPR tu nanti. Kan. Okey, jadi kita bersama dengan antara dua orang kuat lah yang mana mengubah suai konsep rumah PPR itu, khususnya di kawasan lift tu bertukar menjadi lift hotel. Jadi bersama dengan kami dua orang ni iaitu Puan Nur Rashidah Abdul Halim dan juga Puan Nur Hidayah Sulaiman. Assalamualaikum, selamat pagi. Yang mana Puan Nur Rashidah yang belah mana? Ini Rashidah. Okey. Kita dah tengok, saksikan tadi 1 minit visualnya. Rasa macam tak puas ni. Jadi macam banyak ni soalan ni macam macam mana kalian boleh ada idea bahawa kata okey, apa kata kita tukar ni semua jadi hotel punya lobby. Siapa punya idea? Yang pertama, sebenarnya tercetusnya idea untuk buat lobby hotel ni perbincangan di antara ibu-ibu sebenarnya. Ibu. Okey. Dia bermula sebab benda ni untuk pertandingan kan. Dia ada 4 konsep. Kita pilih, kita cabar untuk diri kita, penduduk kita punya aras 6 tu untuk ambil tema lobby hotel. Dia 4 tu apa? Apa dia punya tema? Dia ada minimalis, modern, hotel, lobby hotel dengan alam sekitar. Ini sepakat lah lobby hotel. Di kalangan penduduk yang ada kat sana, adakah mereka ni memang ada macam interior designer sendiri ke? Sebab kita memang cantik. Jadi idea-idea tu diberikan oleh siapa sebenarnya? Macam kami bila ada tema-tema tu kan, kita ambil lobby hotel. Mungkin kita ada satu cabaran untuk kita lah, cakap macam tu. Lepas tu kita akan sepakatlah tanya setiap unit tu bersetuju tak. Kita ada grup, kita ada kerjasama, meeting apa semua. So bila sepakat ambil tema hotel tu, kita pun carilah idea. Okey. Kita ni kadang-kadang kita manusia kan, kita macam pertandingan ala pertandingan. Dia kadang-kadang kalau wang tunai sebanyak sekian barulah macam motivasi sikit nak buat. Tapi apa yang buat kalian bersungguh-sungguh ni? Bersungguh-sungguh untuk lakukan, sebab ini ada juga, ini bukan kosong lah dalam tenaga, masa, wang ringgit juga perlu ada pengorbanan. Jadi bagaimana? Dia sebenarnya kita nak cakap pasal perspektif orang-orang luar. Yang cakap PPR ni kotor. Sebenarnya PPR ni tak boleh buat cantik, dia cakap yang tu. Tapi kita nak buktikan kat orang luar yang sebenarnya PPR ni boleh jadi cantik dengan adanya kerjasama. Jadi bagaimana kalau bercakap tentang kerjasama itu? Jadi berapa lama masa yang diperlukan untuk kerjasama itu bagi menjadikan PPR ni cantik macam ni? Kerjasama tu satu cabaran juga. Sebab semua, nak katakan semua bekerja. Jadi kita ambil, bila kita dah pilih tema tu, kita kena fikir macam mana nak buat, kos semua. Kerjasama tu kita ambil bahagian waktu malam. Lepas waktu bekerja? Lepas waktu bekerja pukul 9 sampai pukul 1 pagi, 2 pagi macam tu. Ada lajak sampai 4 pagi? Ada lajak. Okey, kalau kita lihat, ini sebelum sebelum. Itu baju siapa? Tak ada. Okey. Okey, di sebelum lah ya. Ini keadaan yang biasa kita lihatlah bagaimana kalau di sebuah penempatan PPR kan. Okey. Tapi kalian telah berjaya membuktikan majlis yang luar biasa. Dan kita tahu, katalah berapa kadang-kadang kita buat renovation rumah pun dah mahal. Kos dia. Kan, kosnya. Anggaran kita buat ni dalam 3 hingga 4,000 je. Sebab barang-barang yang kita guna ni kan, semua kita beli. Ada yang kita DIY sendiri, ada yang kita beli time dia buat live offer, memang kita beli yang murah. Okey. Tadi cakap ibu-ibu. Kalian nak masak lagi, nak anak lagi, nak kerja lagi. Bagaimana tu? Dia planning ni kena betul kan? Nak bagi masa tu. Kita macam bila kita dah dapat tema tu, orang kata apa? Kita tak paksa untuk buat tu kan. Jadi siapa yang free, siapa yang rasa dia berkelapangan, dia buat. Macam tu. Okay. Itu dalam grup tu dah beritahulah siapa free, siapa tak free, dah beritahulah pukul berapa kita nak mula. Berapa lama masa yang diperlukan? Berapa hari nak kita siapkan tu? Kita mula daripada 1 hari bulan 9 sehingga 21 hari bulan 9. Dalam masa 3 minggu. 3 minggu lah.
Ya. Tapi tadi cakap dari segi kos 3 ke 4 ribu ringgit Tapi saya rasa mereka boleh jimat sebab mereka buat sendiri kan. Betul. Tak guna tenaga betul, luar betul. apa semua lah kan. Okay. Dari lampu, dari segi aksesoriesnya, dari segi tile tu. Tapi saya rasa macam 3,000, 4,000 tu orang pun terkejut. Ya, betul. Kan? Ya, macam lebih. Apa respon ramai yang berikan? Alhamdulillah respon ada yang memberansangkan lah. Sebab diorang tak sangka dekat PPR boleh buat macam ni. Macam saya kata tadi, bila ada kerjasama, ada saling sikap rasa tanggungjawab, boleh terhasil benda yang macam ini. Untuk lobi hotel ni insya-Allah boleh. Dia ada sebenarnya dia ada 4 fasa. Kami sekarang berada di fasa kedua dan akan ada berada di fasa ketiga dan keempat. Di mana kami sekarang fokus kepada maintain dengan yang sedia ada dan akan fokus kepada mungkin bahagian koridor, kebersihan. Okey, siapa ada buat jadual waktu ke semua? Macam siapa nak mop lantai sebab ni dah tukar dah dia punya tu kan. Bagaimana? Dia ada. Dia sekarang ni dah buat jadual waktu. Macam pagi dah ada orang tolong mopkan, tolong sapukan, cek setiap koridor ada tag kucing ke tak ada ke. Itu dia punya itulah. Atas sukarela. Kalau tengok dekat kalau misalkan saya pergi dekat PPR ni, kalau tengok dekat bahagian hotel, bukan hotel, lift. Lift dah nampak seperti hotel kan. Jadi andai kata kalau kita nak berjalan-jalan di setiap pintu rumah tu, ada tak macam mengambil inisiatif selepas melihat daripada tularnya gambar video dekat rumah kalian ni, ada tak macam why not lepas ni dekat setiap pintu rumah tu dah kena ada hias-hiasan? InsyaAllah dalam perancangan sebenarnya. Kami sekarang ni kami fokus kepada numbering setiap pintu rumah. Ya. Satu aras tu 16. Ada 16 pintu. 16 pintu. Ada ke CCTV? Alhamdulillah memang ada. Sebab kita nak mengelakkan daripada kes kecurian, rosakkan harta benda. Benda tu memang penting sebenarnya. Okey. Kita harapkan ini salah satu daripada usaha yang ditonjolkan yang memberi satu sudut pandang yang berbeza kan terhadap PPR. Sebenarnya mereka ini sangat luar biasa bagi saya sebab kerja di bandar, bekerja lagi, curi masa nak ni macam-macam tapi masih ada waktu dan komitmen yang diberikan. Ini satu perubahan mentaliti yang kita respect lah dekat sana di mana mereka tidak memerlukan bantuan daripada pihak PBT, tak memerlukan bantuan daripada pihak JMB sendiri kan. Maknanya setiap pintu rumah tu, ahli pintu rumah tu, orang yang ada dalam rumah tu boleh mengubah kan keadaan sesebuah rumah walaupun duduk di PPR dan sebagainya. Jadi anda yang mungkin berkelapangan, mungkin kita boleh datang Boleh. Boleh. Ada orang tanya boleh sewa kat sana. Tiba-tiba dah ada boleh tidak ke dah naik sewa ni. Terima kasih banyak. Kita ucapkan semoga maju jaya. Ada lagi 2 fasa. InsyaAllah mungkin pengulangan kepada kalian di atas apa yang kalian telah korbankan sebenarnya. Baik. Kita nak berehat seketika. Kembali nanti kita nak berbicara berkenaan awak ada pengawal pribadi dekat belakang kamera 3 orang. 1, 2, 3, 4. Dekat amateur saya buat 3 orang lah. 6. Okey, lepas ni kita nak bercakap tentang pengawal peribadi. Adakah ianya satu keperluan ataupun macam nak menunjuk Betul. Kita nak bincangkan selepas ini di Malaysia hari ini. Ya. Dalam dunia yang penuh dengan pelbagai kemungkinan, keselamatan bukan lagi perkara yang boleh dipandang ringan. Malah, ia perlu dititik beratkan oleh setiap individu. Siapa sangka setiap langkah yang diatur, mungkin ada mata-mata yang kurang senang memandang dengan pelbagai ancaman. Mengambil kira perkara tersebut, adakah memiliki pengawal peribadi jika dahulu ia menjadi keperluan kepada mereka yang berpengaruh. Namun, kini pengawal peribadi bukan hanya untuk golongan elit, malah mereka juga sebagai pelindung buat sesiapa sahaja, sama ada artis, selebriti atau sesiapa yang mampu untuk menggunakan perkhidmatan mereka. Terdapat pelbagai jenis pengawal peribadi, antaranya pengawal peribadi bersenjata, pengawal peribadi bermotor, pengawal peribadi eksekutif dan lain-lain lagi. Adakah kerjaya ini tampak hebat dan diguruni? Namun, risikonya besar kerana perlu mempertaruhkan nyawa untuk melindungi majikan mereka. Itu antara kerjaya yang kata berisiko. Kata-kata tak apa, bayaran tinggi. Macam-macam lah
persepsi yang diberikan terhadap kerjaya sebagai pengawal peribadi ini. Kita nak berbicara lebih lanjut berkenaan dengan isu ini. Ada pula kata, awak ambil pengawal peribadi ramai-ramai sebab apa ya? Awak 6 orang ya? Itulah dia. Banyaklah sebabnya. Kalau kita nak ambil bodyguard pengawal peribadi ini kan, antaranya kalau kita berjalan-jalan di mana-mana, mungkin kita ni ada aksesori, contohnya barang kemas atau kita bawa cash yang banyak kan, kadang-kadang perlu ada keselamatan lah dekat situ kan. Okey. Ayuh kita bincangkan. Betul. Untuk bodyguard ni sebenarnya bukan di kalangan VIP, malahan artis sekarang ni pun dah ada bodyguard lah. Okey, kita terus perkenalkan tetamu kita pada hari ini. Di hujung sana, saya perkenalkan dahulu yang cantik jelita. Okey, ini dia Ifah Razia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selalu nampak dia tengah hari je. Tengah hari kan, tapi dia datang pagi. Rasa fresh muka. Fresh, Terima kasih jemput saya. Sama. Dan di sebelah Kak Ifah Razia, kita bersama dengan Cik Bakri Syari. Ketua Biro Latihan Persatuan Pengawal Peribadi BGM. Nampak. Tapi Cik Bakri dulu pengawal peribadi? Dulu saya memang buat kerja sebagai pengawal peribadi lah. Berapa lama tu? Daripada saya sebenarnya bekas daripada anggota Vexis 9. Dulu pun memang kita biasa escort PM apa semualah. Dan pada 2003 saya letak jawatan dan bergiat dalam bidang bodyguard swasta ni. Baik. Ini pengalaman luas ni. Satu latar belakang yang cukup kuat sebenarnya. Maksudnya kalau nak jadi pengawal peribadi ni bukan calang-calang orang. Betul lah, kadang-kadang yang mana saya kenal pun pengawal peribadi ni memang ex-polis, askar. Memang bukan kosong lah orang cakap. Bukan kosong kita pun nak tahu juga. Bukan kosong tau yang datang ni. Kan? Ifah. Katanya Ifah pengawal peribadi bukan seorang, bukan 2 orang. Berapa ramai selalunya kalau Ifah ni pergi ke satu-satu majlis? Satu-satu majlis. Kalau macam saya kan, semua orang tahu saya buat Star Vendors Event Sdn Bhd. Okey, company saya bila buat event yang besar, yang berprestige, yang mau cakap melibatkan ramai VVIP yang datang, terutamanya ialah PMS, PM kita, menteri-menteri, artis-artis yang tersohor yang kita bawakan, perlu ada security yang ketat, perlu ada perlindungan, takut apa-apa berlaku di event saya masa ketika berlangsung. Jadi benda ni memang bukan hanya untuk diri saya, tetapi untuk mengawal situasi keadaan semasa ketika itu juga. Jadi saya perlukan bukan saja bodyguard dikeliling saya ketika tu, tetapi saya perlukan security dan juga rela dan juga polis bantuan ketika tu semasa event saya berlangsung. Jadi, kalau macam hari-hari biasa, saya tak adalah bawa sampai 5-6 orang pergi mana-mana untuk pengiring saya kan. Cukup seorang 2. Suami saya pun kadang-kadang dia jadi bodyguard saya juga. Dia memang bodyguard 24 jam. So saya akan hire macam kalau saya pergi macam contohnya datang ke sini, saya akan hire driver saya sebagai bodyguard saya dan suami saya pun sebagai bodyguard saya juga. Jadi pergi ke mana-mana mesti ada peneman jugalah. Ada pengiring peneman saya. Sebab saya memang takut keluar seorang-seorang sekarang ni. Sekarang ni kan. Nasib baik dia keluar kat 3 hari ni, dia punya barang kemas 1, 2, 3 je. Tak banyak lah. Kan? Tak adalah nak riak sangat. Okey, nanti Cik Bakri lah. Kan? Kalau bercakap tentang pekerjaan sebagai bodyguard ni ataupun pengawal keselamatan ni, skop kerjayanya adalah skop kerjaya yang profesional. Kan? Bukan semua orang boleh jadi bodyguard dan sebagainya. Jadi kita nak tahu antara kriterianya sebagai seorang bodyguard ni. Sebagai anggota bodyguard ni, pertama sekali perlukan latihan lah. Tak semestinya daripada bekas tentera, bekas polis. Tapi kalau daripada bekas tentera, bekas polis ni lebih baik lah. Kan? Terutama yang daripada bekas-bekas polis. Sebab kerja di bidang bodyguard awam ni membabitkan tentang berkaitan dengan undang-undang juga. Jadi sebagai anggota bodyguard, perlukan latihan dan memahami tentang undang-undang awam. Terutama hak-hak dia sebagai dalam menjalankan tugas itu dipanggil sebagai hak mempertahankan diri dia dan orang yang akan dia pertahankanlah. Jadi latihan dan apa itu perlu. Okey. Ini antara latihan yang dijalankan Ya. Dia ada tempoh masa dia macam kadang-kadang ada kursus 6 bulan ke apa ke bagaimana? Okey. Sebenarnya kalau daripada NOS, daripada JPK, Jabatan Pembangunan Kemahiran, sekurang-kurangnya untuk khusus asas ni makan masa 60 jam. Untuk asas saja. Asas bodyguard lah, basic bodyguard lah. Biasanya di situ kita bagi ajaran macam-macam lah kan, berkaitan dengan penugasan seorang bodyguard ni.
Okey, Cik Bakri, saya nak tanyalah kan, sebab tadi pun Cik Bakri dah pun bercakap tentang pengalaman luas Cik Bakri kan, untuk mengiringi VIP dan sebagainya. Mungkin pengalaman selama berpuluh tahun itu mungkin boleh kongsikan kepada kami, ada tak pengalaman-pengalaman seperti macam yalah benda-benda yang tidak diingini berlaku dan ketika itu Cik Bakri ada di sana. Okey, memang berpuluh tahun lah, 20 tahun lebih saya dalam dunia bodyguard ni. Tapi setakat sampai last saya buat kerja bodyguard ni pada tahun 2021, alhamdulillah lah tidak ada pernah apa-apa insiden yang kata orang hingga perlu saya ambil tindakan yang apalah kan. Sebenarnya kalau pada saya lah, jika satu orang bodyguard ni dia alert pada tugas dia, insya-Allah belum datang apa-apa tu dia dah matikan lebih awal dia punya kena lebih ke hadapan. Ancaman yang kemungkinan ada tadi. Jadi yang pertama sekali perlu dia sentiasa beringat, alert. Okey, Kak Ifah Razia dia cakap ada 5 bodyguard kan. Saya nampak 4. Rupanya 1 kat belakang standby. Okey, standby. Faham. Kalau macam Ifah sebagai artis kan, sebagai orang majlis-majlis yang tertentu, VIP dan sebagainya, ada tak perkara-perkara yang tidak diingini berlaku dan benda tu memerlukanlah kan kepakaran bodyguard tu sendiri? Okey, bila VIP datang, so macam pengunjung yang datang tu dia akan serbu ke VIP kita ataupun artis yang tersohor, contohnya Datuk Seri Siti Nurhaliza, apa artis yang kita pernah bawakan sebelum ni. Okey, so memang peminat akan serbu mereka. Jadi kita perlukan perlindungan dan pertahanan daripada bodyguard and security yang kita sediakan ketika tu, supaya mereka ni dilindungi, supaya tak disentuh, tak dipegang, tak diraba. Aksiden-aksiden ni yang pernah saya hadapi. Sebab tu saya perlukan bodyguard dan dalam masa yang sama diorang duk pegang tangan kita, takut tertarik gelamah ke, jam mahal-mahal ke, cincin I ke, bahaya you all. I kena dia benda tu untuk lindungi semua harta pusaka I. Tak boleh. Pengurusan orang ramai. Bila kita berdepan dengan ramai orang, benda ni yang kita kena jaga-jaga. Bukan sekadar kita nak belagak, tak, bukan. Sebenarnya selain pada barang kemas yang kita ada, nyawa kita tu lagi penting daripada situ. Kita tak tahu niat orang datang dengan kita, entah dia bawa pisau ke, bawa kapak ke, bawa parang ke, bawa pistol, kita tak tahu. Kan? Diorang nak sakit hati dengan kita, kita tak tahu siapa pun. Jadi benda ni yang orang cakap, bodyguard yang kena alert, dia akan patahkan dulu. Dia akan nampak mata di setiap penjuru tu, dia akan tengok siapa yang kelakuan yang aneh, yang cuba nak ancam kita ketika nampak itu. Orang mencurigakan. Sebagai bodyguard, bila Ifah cakap tadi mata tu, sekalian ada kelebihan tu, apa yang akan macam dia macam kalau Ultraman tu ada lampu. Dah tahu dah. Bodyguard ada lampu. Sebagai bodyguard, mata tajam, telinga, betul. panca indera ni memang perlu tajam. Terutama bila membabitkan macam Ifah cakap tadi kan, di khalayak ramai kan. Terutama dalam artis atau ahli politik yang ramai peminat gitu. So, mata sebagai seorang bodyguard ni dia kena alert, kena scan. Bahasa mudah dengan dia kena scan tingkah laku orang. Sikap manusia ni bila dia nak melakukan sesuatu, dia mesti ada perubahan pada air muka dia ataupun reaksi dia punya bentuk badan dia. Gerak badan dia. Betul. So yang itu yang kita selalu perhatikan. Kan? Contoh macam ni lah kan. Kadang-kadang hari-hari kita bawa kenderaan, lalu roadblock tak pernah pun kena tahan. Tiba-tiba hari itu lesen kita mati, road tag kita mati, tiba-tiba polis tahan. Sebab apa? Sebab body contact tadi kita, dia pandang pergerakan dan air muka kita, pergerakan badan kita tu dah mula. Bila nak kita lakukan sesuatu kesalahan ataupun orang ni cuba nak lakukan sesuatu, mesti ada perubahan daripada air muka dia dan pergerakan badan dia. Itu yang kita nak perhatikan sebagai bodyguard. Pergerakan badan dia, pergerakan tangan dia. Tapi kalau dalam keadaan kelompok yang ramai susah tu kan. Itu yang perlukan bodyguard yang ramai. Kan? Okey, kita ada komen di Facebook, kita dah bacakan pandangan daripada Zahid Paan. Katanya pengawal peribadi kena tengok pada manusia itu. Kalau dia seorang manusia lemah seperti Nobita dan Hinata, dia perlukan pengawal peribadi. Kalau dia pandai jaga dirinya sendiri dan belasah orang jahat seperti Naruto dan Sakura, tidak perlukan pengawal peribadi. Itu komik macam saya kena bertapa dulu lah. Siapa lagi? Amin Nuruddin, dia kata pengawal peribadi ni ikut kemampuan dan keadaan.
Biasa kalau orang kenamaan lah patut upah pengawal peribadi dan demi keselamatan diri, harta dan keluarga. Mudah je. Ukur baju di badan sendiri, tepuk dada, tanya selera. Oi. Satu lagi Zinat. Zinat kata pula rasanya tak perlu kot penjaga peribadi selagi kita menjaga keselamatan diri berada di tempat yang selamat. Cuma perlu ada CCTV lah untuk kita perluaskan di tempat di mana semua orang yang berisiko seperti tempat letak kereta dan juga dekat mall. Saya rasa dah banyak juga CCTV tapi perlukan pemantauan dah. Okey, saya nak tanya Kak Ifah Razia. Tadi saya dah tanya dekat Cik Bakri tentang kriteria untuk menjadi bodyguard. Kan? Macam Kak Ifah sendiri, kalau nak jadi bodyguard Kak Ifah ni, adakah Kak Ifah sendiri kena melihat, kena pilih apa kriterianya? Nombor satu, siapa yang kerja dengan saya lah, bukan saja bodyguard, dia kena faham, sedia maklum lah kalau nak kerja dengan Ifah Razia tu nombor satu, tahan maki. Okey? Tu saya cakap betul-betul. Okey, nombor satu, tahan maki. Nombor dua, kriteria abang jangan gelak sangat bang. Okey. Abang pun nombor apply. Kriteria seorang bodyguard lah, kita pergi bodyguard kan. Dia mesti ada berlatar belakang dia sebagai seorang askar ataupun polis ataupun FRU whatever yang berlatar belakang dia. Dan mereka kena ada lesen. Ada lesen, maknanya diorang ada lesen pegang pistol, kena ada. Senjata tu penting. Bila nak mengawal saya, dia kena ada lesen tu. Pistol kena ada. Selain pada mereka pandai mempertahankan diri mereka untuk ancaman daripada luar ni. Memang diorang kena pandai lah, karate ke silat ke whatever, diorang kena pandai. So diorang kena berlesen. Kalau tak ada lesen, tak ada ini, kita tak boleh ambil sebarang orang. Takut pula kan bukannya dia jaga kita pula jaga bodyguard. Bahaya tu kan. Jadi itu yang paling penting. Abang jangan gelak sangat bang. Ini sebenarnya yang betul. Jadi kita kena tengok apa kerja dia, skop dia apa. Kalau dia sebagai driver. Kalau sebagai bodyguard, dia pantau kita mana. Dan jarak dia dengan kita. Dan kalau boleh, kita jangan kenalkan bodyguard kita dengan siapa-siapa. Biar orang tak tahu. Dia ada di keliling saya. Tapi tak siapa pun tahu dia tu bodyguard siapa, dia penjaga saya. Itu yang paling penting. Itu untuk demi keselamatan nyawa lah. Cik Bakri nampaknya ni terhibur dengan jawapan Ifah Razia. Apa yang mencut hati tu Cik Bakri? Bukan terhibur, cuma saya nak betulkan sikit lah kan. Tentang tahan maki kita. Kerja saya macam tu. Apa ni kerja saya? Ayat ni di kalangan kami bodyguard ni memang cukup terkenal lah kan. Jadi Ifah ada cakap ada yang nak lesen, kena ada lesen dan pandai kemahiran mengendalikan senjata. Dia ada kategori bodyguard yang boleh pakai senjata yang tak boleh ke bagaimana? Ada. Kita dalam bodyguard ni ada dua lah. Yang carry arm, yang bawa senjata tadi, dan yang kosong lah. So biasanya di luar ni banyak jugalah. Dua kategori ni memang banyak. Yang carry arm dan yang bersenjata. Tidak bersenjata. Dari segi bayaran pun memang berbeza. Of course lah, tentu jauh berbeza lah. Kalau yang kosong ni takkan kita nak bayar bos-bos dulu, prinsipal nak bayar lebih pula kan. Itu sajalah. Itulah beza dia. Beza dia tu lah kan. Carry arm dengan yang tak carry arm. Ada orang kata macam bayaran ni sikit tapi berisiko pula. Okey. Tentang bayaran. Sebenarnya bergantung kepada bodyguard tadi jugalah dan bos yang nak ambil dia lah. Kalau dia satu orang bodyguard yang berpengalaman, biasanya bayaran pada dia memang agak lebih lah. Dan kalau yang baru-baru yang nak ceburkan diri dalam dunia bodyguard ni biasanya ialah untuk permulaan tu tak tinggi mana sangatlah kan. Tapi biasanya lah paling tidak pun 5-6 ribu dia orang boleh dapat satu bulan. Tentang bayaran tu lah kan. Itu bergantung kepada pekerjaan ni lah. Job spec kan. Kalau yang jenis berilmu, yang jenis apa kan, bayaran dia tentulah lebih lah. Biasanya yang bayaran agak tinggi sikit ni daripada bekas polis, bekas tentera lah kan. Sebab ilmu dia tu lebih. Bukan bererti orang awam tu bayaran dia rendah, tidak juga. Bayaran dia setimpal lah dengan pengalaman dia. Setimpal dengan pengalaman dia. Ya, kerjaya sebagai bodyguard ni bukannya glamour semata-mata kan. Kategori bodyguard ni sebenarnya pun dia ada kategori dia juga. Maksud saya yang berpengalaman tadi. Daripada kita ada SKM 3 yang dia JPK
dan ada yang pemegang diploma dan juga ada yang pemegang diploma lanjutan. So bayaran dia tu kan boleh kita bergantung kepada kemahiran dia dan profesional dia lah. Profesional dia. So kalau kita lihat tadi, pendidikan juga penting sebenarnya untuk nak jadi bodyguard ni kan. Kemahiran dia lah. Itu kata, kan? khusus tu permulaan tu memang penting lah untuk ada ilmu. Apa pun kerja sebenarnya kalau kena ada ilmu. Betul. Tak ada ilmu, apa pun tak guna. Betul. Kan? Itu yang kadang-kadang kita tengok separuh timbul cerita bodyguard pukul orang, bodyguard apa kan. Sebab dia tak faham. tak ada ilmu semualah. Kalau pada saya senang je. Tak ada ilmu. Betul. Kan? Okey, macam Kak Ifah sendiri, waktu mula-mula jadi artis dulu dah pasang bodyguard ke? Ataupun sekarang ni jadi CEO Star Video Event baru nak pasang bodyguard? Tak tahu macam mana Kak Ifah? Tak, sejak ada company yang besar ni lah. Sejak tu saya pasang bodyguard sebab apa untuk menjaga keselamatan. Bukan saya saja tapi pengunjung juga dan juga VIP kita yang kita jemput dah hadir untuk majlis kita sepanjang acara kita berlangsung dan juga dengan artis-artis yang kita jemput juga. Itu memang saya tekankan kat situ kena jaga. So bodyguard saya macam contoh ada 5 orang kat situ, okey 2 orang akan pergi jaga artis ni. Iring artis ni selain daripada security dia, selain daripada rela dia, pergi iring. Saya tak nak artis tu dibiar seorang-seorang ke hulu ke hilir, tidak. Saya memang ada tentukan macam tu, macam event saya kan orang tahulah besar and then 24 jam berlangsung kan. Jadi pentingnya ada keselamatan yang bagi sangat-sangat penting. Kalau tak nanti saya pula nanti akan dihujani. Kau dengar dipertanggungjawabkan buai ada hilang cincin pula. Tapi kalau pergi shopping ada juga. Ada. Saya kalau pergi shopping saya bawa tapi saya tak tunjuklah saya punya bodyguard tu. Kan nampak sangat ramai kau pergi jauh-jauh malu aku. Kadang-kadang kita malu tau. Nanti orang kata belagaknya Farazia tu kan bawa bodyguard. Tak, ini adik saya cakap. Ini abang saya. Tapi okey, menjawab kepada soalan tu, adakah macam ada bodyguard ni menunjukkan status seseorang artis tu juga? Ya, betul. Sebab apa? Bukan semua orang mampu nak hire. Betul tak, Cik Bakri kan? Bukan semua orang mampu dan apa sebenarnya dia kemahuan dia nak apa? Baik. Kemahuan dia atau dia adalah sebab dia kenapa dia perlukan bodyguard. Kalau macam orang yang biasa-biasa ke, kalau rasa benda tu tak penting untuk dia, tak perlukan, tak perlulah. Tak payah nak waste duit, waste time kat situ. Saya bagi sebab Cik Bakri duduk jangan gini macam ni. Psikologi dia tak sabar-sabar nak menjawab. Saya ada pandangan saya. Yes. Mari kita dengar pandangan beliau. Macam yang Puan Ifah cakap tadi kan. Kalau pada saya punya pandangan lah kan. Dia yang gunakan bodyguard ni dia ada 2 kategori lah. Okey. Kategori pertama. Pertama sekali kategori untuk image dia. Status dia bukan untuk betul-betul 100% untuk keselamatan dia. Tapi dari segi untuk bisnes dia, dia ada kan. Satu bila dia ada bodyguard, image dia tu nampak lebih untuk mudah menarik dia punya orang pandanglah kita ni. Dan satu kategori lagi dia memang ambil bodyguard ni 100% adalah untuk keselamatan dia dan keselamatan keluarga dia. Itu dia. Faham? Okey, lepas ni Fariha dengan Afat nak ambil bodyguard tak? Pinjam akak adik pinjam adik akak lah. Boleh. Boleh pinjamkan, no problem. Cik Bakri ada sebelah ni. Ini banyak bodyguard dia. Saya pinjam satu. Boleh. Ini sudah ni. Terima kasih Kak Ifah. Terima kasih juga Cik Bakri sudah datang bagi bercakap tentang pegawai peribadi. Adakah satu keperluan? Tak apa, saya nak tanya juga Cik nanti si borang Lepas ni dapat jawab. Bagi jawab. Kita orang dapat juga sebab kita kenal kan. Okey, kita dapat beraksi ketiga dan lepas ni kita bersama dengan artis ni yang kami terbangkas jauh dari Indonesia. Tapi kau mau bahagia? Mau juga. Baik, semua selepas ni kita bersama dengan Alien Dixon semuanya di MHI. Kau yakinkan aku untuk pilihmu. Kau ceritakan kisah
kisah sedih kamu. Tiba-tiba kau bilang padaku tentang kamu yang tak sehat lagi. Ku sedih jadinya, takut dibuatmu. Namun ku beri kau kesempatan untuk merasakan cinta sebagaimana mestinya. Bagaimana dengan aku yang terluka setelah kau diam-diam main belakang? Kulihat sekarang kau asiknya tertawa. Aku ingin tahu bagaimana cara untuk hapus memori kita. Ku mau bahagia juga. Apabila nanti dia kecewakan kamu, jangan menangis, ingat kenangan kita dulu. Semua cara kau lakukan untuk sakiti aku, tolong, jangan kau cari aku. Sayang, aku bisa tanpamu. Pagi-pagi tu sedih banget. Iya, harusnya ceria ya. Ceria. Apa kabar Ellen Anderson? Kabar baik. Selamat pagi. Cek kat sini lah Ini kita ke depan sikit. Okey. Inilah adik Judika. Oh, ini. Mirip ya? Mirip, suaranya mirip. Enggak lah. Persis Judika. Alah, terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami di Malaysia hari ini pagi-pagi. Okey bangun pagi-pagi okey kan? Iya, ini sebuah hal yang mengejutkan. Mengejutkan. Malaysia okey, Malaysia. Keren. Sudah makan makanan Malaysia yang paling sedap, paling kerennya apa? Nasi lemak. Nasi lemak. Nasi Okey. kandar. Nasi kandar. Sedap-sedap. Okey. Ini kita kenalkan Ellen Anderson. Pastinya ramai yang menanti-nantikan. Dah tahu dah Ellen dekat Malaysia ni dah sejak hari apa itu? Sejak tanggal 2. Tanggal 2. 2 hari bulan. 2 hari bulan. Sampai nanti ke? Sampai tanggal 10 aku balik ke Jakarta, terus nanti balik lagi ke sini tanggal 12. Duduk sini je lah, Alan. Okey, kalau mungkin sesiapa yang mungkin tertanya Ellen Anderson ni, kalau sesiapa yang mungkin follow rancangan X Factor di Indonesia, inilah dia naib juaranya. Ke juaranya? Peringkat 2. Peringkat 2. Kan, dan juga banyak pertandingan yang lain, The Voice. Iya, tapi kan? itu dulu lah. Tapi sekarang sudah jadi artis. Wah, takut. Semoga ya. Amin. Okey, lagu tadi Ku Mau Bahagia juga. Kamu bahagia? Aku tulis sendiri. Jadi kadang tuh gini ya, aku tuh menulis lagu itu karena banyak orang ketika mereka putus, mereka tuh susah bahagia. Mereka lihat mantan mereka langsung bahagia, bertanya-tanya, kok aku masih sedih gitu loh. Mungkin dikarenakan kita tuh menaruh kebahagiaan kita ke orang lain. Ini kenapa menurut aku kita manusia ya, kita tuh harus memiliki our own source of happiness. Jadi I'm my own happiness gitu loh. Jadi tanpa dengan kamu, aku mungkin lebih bahagia. Namun ketika kamu pergi, tidak mengurangi kadar kebahagiaanku. Aku tetap akan bahagia. Aku pun mau bahagia juga. Alan ini dia menulis lagu as a storyteller. Iya, aku pengennya seperti itu. Ya kan? Jadi ini mungkin lagu menunjukkan kehidupan semua orang ada cerita ni. Iya. Betul. Jadi Alan memilih Malaysia untuk melancarkan lagu ini. Kenapa Malaysia? Karena Malaysia ini yang membawa aku jauh. Jadi aku tuh lagu aku yang aku remake Rindu itu tuh jauhnya tuh di Malaysia. Sampai akhirnya aku ke sini ada showcase.
nanti juga tanggal 25 ada showcase. Di mana? Promosi. Boleh di mana? Di W Hotel. Okey. Jadi kalau teman-teman mau datang boleh langsung ke Instagram ya. Di situ ada. Nah, dan apa? Kebetulan aku rilis lagu ini di tanggal yang sama dengan showcase aku. Jadi aku sekalian lah. Sekaligus lah. Iya. Okey, apa pandangan Ellen juga? Mungkin Ellen memilih Malaysia sebagai destinasi untuk melancarkan single disebabkan di negara Indonesia itu sendiri telah pun ramai banyak artis yang dilahirkan di sana. Jadi sebenarnya tuh Malaysia memilih aku gitu loh. Menurut aku ya, karena aku walaupun aku memilih, tapi kalau orang di sini tidak memilih nggak bisa jalan juga gitu loh. Aku kesini karena sebenarnya tuh aku tuh iseng kayak just for fun. Jadi aku tuh kesini waktu itu aku bikin satu konten di Car Free Day di Jakarta. Aku bilang aku bawa speaker terus aku nyanyi di pinggir jalan gitu loh. Aku bilang, Car Free Day Jakarta, next Kuala Lumpur tanda tanya gitu. Terus semua orang respon. Banyak, please datang. Jadi aku datang. Ini yang sudah sampai di Kuala Lumpur. Nah, pas datang, makin banyak responnya. Ayo kapan konser? Jadi kita buat sampai sekarang. Jadi gimana ya? Lokasi dan waktu itu memang indah pada waktunya. Ya, jodoh tu. Iya, jodohnya di sini. Tuhan tu telah tentukan jodoh. Iya, benar. Ellen di sini dan menggerakkan hati Ellen untuk datang ke sini. Aku seneng banget karena aku dulu kuliah di Kuala Lumpur. Belajar kat sini kan? Iya. Tak, sebenarnya dia boleh cakap Malaysia. Kita cakap Malaysia. Kita cuba. Boleh. Kalau di kuliah dulu, apa perkataan yang memang kalau kamu pulang ke sana akan rindu perkataan Malaysia ni? Waduh. Apa antara ayat-ayat dia? Orang Jadi, Malaysia ni. aku pernah ada teman aku, dia orang Malaysia dan dia tuh selalu make upan, bersolek. Bersolek. Lepas bersolek itu katanya, "Ai cantik tak?" gitu. Ai cantik tak? Tapi dia harus sengau. Cantik tak gitu. Mungkin kawan tu sedang tengok sekarang ini. Coba gimana? Cantik tak? Nah, coba Bang. Cantik tak. Dan hidungnya tuh takut seram hidungnya tuh harus dikepit dikit kayak gini. Cuba macam mana? Cantik tak. Okey, Ellen, sebenarnya secara peribadi je, saya sebelum kita berjumpa di Pulau Pinang kan. Sebelum jumpa di Pulau Pinang pun saya mengenali Ellen disebabkan lagu Rindu. Iya. Lagu yang dipopularkan oleh Ernest Bodika. Tetapi waktu ketika Ernest Bodika nyanyi, kita tak nampak. Bagi saya sendirilah, saya tidak lihat. Hello Agnes. Ya, takut nonton. Aku takut waktu ketika itu. Kita tinggalkan dia sendiri. Tapi sampai apabila Ellen menyanyikan lagu Rindu itu, orang seperti menganggap bahawa itu adalah lagu kamu. Kan. Jadi bagaimana awak melihat penangan lagu Rindu itu? Terima kasih banyak. Jadi pertama tuh itu sebenarnya bukan lagu aku, bukan lagu ke Agnes. Itu adalah lagu dari Pak Eros Jarot yang dinyanyikan pertama kali oleh Kak Frida Luciana. Jadi Kak Frida Luciana ini adalah penyanyi awal lagu itu. Terus di remake oleh Kak Anissa, Kak Agnes dan aku. Dan kalau misalnya dari teman-teman di sini menganggap kalau versi aku bagus, aku sangat bersyukur gitu loh, karena aku tuh mencoba untuk membawakan lagu ini sesuai dengan kemampuan aku. Dan juga lagu ini tuh susah banget. Tapi bersiawak saya sukalah. Roh dia lain. Roh lain. Lain macam. Soul. Menakutkan ya? Dia ada roh kan? Intro je, dia akan buat seluruh bulu di anggota kita merinding. Terima kasih. Apa bahasa Malaysia? Meremang bulu Roma. Berarti di Roma ada bulu yang meremang. Jadi bulunya di Itali. Tapi Ellen sendiri, sebab saya rasa awak mempunyai satu kelebihan dari segi teknik vokal yang begitu indah tau. Bawa lagu ni. Tapi sekarang lagi kurang nih. Mau sakit soalnya. Jaga loh, hati-hati. Cuaca lagi nggak bagus banget. Harus pakai masker dan istirahat yang cukup. Tapi tadi pun sudah cukup bagus. Amin. Adakah disebabkan mic ini yang terlalu mahal? Enggak, ini mic dari sini. Oh, sini. Iya. Cuman aku ganti kapsulnya aja karena ada nama aku. Ellen, tak nak belanja ke awak? Ellen, tak nak belanja ke awak punya suara awak? Boleh. Secara live bersama dengan penonton Malaysia hari ini. Cek di sini ya. Lagu apa ya? Apa lagu Judika boleh? Sebab ramai cakap yang suara awak ada persis seperti Judika. Beda. Ada yang kata. Kamu segalanya. Beda banget. Sama lah. Lagi. Iya? Lagi. Tak terpisah oleh waktu. Biarkan bumi menolak.
Ku tetap cinta kamu. Fariha ada penjamatan dah? Saya di mana? Saya di sini. Okey, mungkin kita bagi peluang kepada Alan juga bagikan sedikit kata-kata kepada peminat Alan Anderson di Malaysia. Oh iya, baiklah. Untuk teman-teman semua, pendukung-pendukung aku, terima kasih banyak ya sudah membuat perjalanan aku ini lebih mudah dari biasanya. Dan aku sangat bersyukur sama kalian semua, sama semua orang yang mendukung aku, mendoakan aku. Makasih banyak. Dan juga jangan lupa untuk datang ke showcase aku yang ketiga di W Hotel Kuala Lumpur. Nanti akan ada di Insta Story. Ya. Ada planning tak nak buat konsert kat sini? Mau, tapi aku mau lebih besar dulu. Aku ini lagi plan akan tulis lagu untuk salah satu artis Malaysia lah. Oh. Wow. Yang dirahsiakan? Enggak, yang duet sama... yang Kau boleh beritahu siapa? Kak Erni, aku lagi... Saya pergi tahu showcase awak hari itu. Aku lihat, makanya aku kenal. Ini nggak pergi, kita asingkan dia. Saya pergi yang kat Pulau Pinang kan? Oh Nak juga. Okay. Terima kasih Alan. Terima kasih Tapi Alan banyak. akan nyanyi Lagu Rindu nanti kan? Ayo. Bisa. Okey, jadi selepas ini kalau anda nak dengarkan lagu Rindu itu, tengok kami di Malaysia hari lah. Jadi untuk waktu ini kita berhenti bereaksi seketika. Ada jangan ke mana-mana. Okey, Michelle kini kembali. Tadi banyak perkongsian yang kita bawakan tadi tentang bodyguard tadi. Lepas tu PPR yang telah pun bertukar wajah jadi lobby hotel dan juga tadi bersama dengan Alan Anderson. Baik, esok kita akan bawakan topik berkenaan dengan subsidi pendidikan. Ini juga penting untuk ibu bapa dan juga siapa-siapa yang masih lagi belajar kena tahu tentang subsidi ini. Betul. Jadi seperti mana yang kami janjikan, kita nak bersama dengan Alan Anderson. Fariha pun tak sabar lagi ingin dengarkan lagu Rindu. Lagu Rindu. Ya. Jadi terima kasih kerana menonton kami. Kita persilakan Alan Anderson. Dengan lagunya Rindu. Assalamualaikum. Bye-bye. Selama ku mencari, selama ku menanti bayang-bayangmu di batas senja, matahari membakar rinduku. Ku melayang terbang tinggi bersama mega-mega, menembus dinding waktu. Ku terbaring dan pejamkan mata. Dalam hati ku panggil namamu. Semoga saja kau dengar dan merasakan getaran di hatiku yang lama haus akan belayanmu seperti saat dulu, saat-saat pertama kau dekap dan kau kecup bibir ini dan kau bisikkan kata-kata, aku cinta kepadamu. Pelukku berjatuhan, menikmati sentuhan perasaan yang teramat